Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma hormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Fadhil Tuan Imam, Ashabul Fadilah, Bilal, Tuan Kuasa Surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian hadis Sahih Muslim kita, yaitu hadis yang nombor 358, nomor hadis 358, muka surat 214. Kita masih lagi di bawah tajuk besar Kitabus Shalah, kitab berkenaan dengan sembahyang. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-153, Qunut pada waktu salat subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hina yafghuru min salatil fajri min al-qira'ah wa yukabbir wa yarfa'u ra'sahu sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd thumma yaqul wa huwa qa'im Allahumma anji اللهم أنجِ الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوا وأصية أصد الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, setelah membaca surah lalu bertakbir, rukuklah, kemudian bangun dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian dia menyebut Rabbana lakal hamd. Kedua, Rabbana walakal hamd. Ada riwayat ada waw, ada riwayat ada waw, dia baca dulu, tapi sini ada waw. Yang bermaksud Allah menjawab orang-orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, segala puji hanya bagimu. Lalu berdiri dan baginda membaca, kemudian dia i'tidal, kemudian dia membaca doa, Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid, sebut nama, wa Salamata ibn Hisham, hingga akhir hadis. Dia baca ni, Yang bermaksud, cuba tengok Pak bagi daripada bawah hujung dia.
Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham. Selamatkan juga Ayyas bin Abi Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang lemah golongan mustad'afin. Ya Allah, dahsyatkanlah tekananmu terhadap kabilah Mudar, kafir Mudar yang berada di sebelah timur Al-Madinatu Al-Munawwarah. Dan jadikanlah Tuhan-Tuhan mereka menjadi Tuhan-Tuhan, dan jadikanlah tahun mereka menjadi tahun-tahun derita yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi minta itu. Kasih ini Yusuf 7 tahun kemarau, 7 tahun buah mulai tanaman. Celakakanlah kabilah Lihyan, Ri'lin dan Zakwan, serta Usayyah. Ini nama-nama kabilah di zaman Nabi SAW yang memusuhi Nabi, yang menyakiti umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Kerana mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan kunut itu kemudian sampailah berita kepada kami bahawa Rasulullah SAW meninggalkan doa kunut itu setelah turun ayat yang bermaksud kamu tidak sewenang-wenang sedikit pun mencampuri urusan mereka, kerana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka ataupun menyeksa mereka, sebab mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 128. Hadis yang kita baca ini Nabi SAW pernah baca doa kunut ketika i'tidal. Doa kunut ni panjang juga, dan ada pelbagai versi bacaan doa kunut Nabi SAW. Dan doa kunut ini dikenali di kalangan umat Islam sebagai kunut nazilah. Kunut apabila umat Islam ditimpa malapetaka dan bencana, dilakukan kezaliman oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW akan membaca kunut, meminta pertolongan daripada Allah dan membinasakan kaum yang menzalimi umat Islam. Dan dalam hadis ini Nabi pernah baca dalam waktu subuh. Kemudian berlalu masa, Nabi tak baca dah apabila turun firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi. Cuba tengok hadis yang seterusnya. Kunut pada solat zuhur dan lainnya. Hadis 359. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wallahi la uqarribanna bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana Abu Hurairah yaqnutu fi az-zuhri wal isya'i al-akhirah wa salati as-subhi wa yad'u lil mu'minin wa yal'anil kuffar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, demi Allah akan aku ajarkan kepadamu tentang cara-cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abi Hurairah membaca kunut pada solat zuhur, solat isya dan solat subuh dengan
mendoakan kebaikan bagi orang-orang mukmin dan mengutuk orang-orang yang kafir, melaknat orang-orang yang kafir. Satu hari Abi Hurairah memberitahu kepada generasi yang kemudian, dia nak tunjuk antara cara solat Nabi SAW. Lalu dia solat, dia baca kunut dalam sembahyang. Sembahyang Zuhur, sembahyang Isya, sembahyang Subuh. Dan ini juga adalah kunut nazilah, kunut nazilah, minta pertolongan pada orang Islam dan minta Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepayahan kepada orang-orang yang tak beriman, kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang kafir. Cabaran zaman selepas wafat Nabi macam-macam lah cabarannya. Cabaran Rom, cabaran Parsi, cabaran yang berbagai juga. Kunut pada solat maghrib, tadi tak ada sebut lah, Isya, Subuh, Zuhur. Ini solat maghrib. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Daripada Al-Barra ibn Azib, salah seorang ulama di kalangan sahabat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kunut pada solat subuh dan solat maghrib. Subuh ada, maghrib ada, apa atas tadi? Isya ada, zuhur ada, asar ada. Ya? Asar tak ada sini. Dalam hadis-hadis yang lain, asar pun ada. Dalam hadis yang kita baca ni, yang ringkasan Sahih Muslim, ada beberapa hadis saja dibawa berkenaan kunut ni. Dan kesemua kunut yang Imam Muslim bawa ni ialah kunut nazilah, kunut meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada musuh-musuh dan juga untuk menyelamatkan umat Islam. Kunut ini disepakati oleh semua ulama dalam berbagai mazhab, boleh dibaca bila-bila masa apabila kita menghadapi cabaran, dan boleh kita baca di dalam 5 waktu solat: maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk dalam Sahih Bukhari. Masuk dalam Sahih Bukhari pun sama. Hadis-hadisnya adalah sabit datang daripada Nabi SAW. Nabi baca di dalam kelima-lima waktu solat. Ada Nabi hantar pasukan pendakwah dalam peristiwa Bi'ru Ali, 70 orang para sahabat. Sebahagian besarnya adalah hafal Al-Quran. Musuh panggil minta Nabi hantar pendakwah, tetapi apabila Nabi hantar, dia bunuh. Ini adalah suatu kejahatan, suatu kabilah. Lalu dia buat dodok je, dia suruh hantar nak belajar Islam. Nabi hantar sungguh, dia bunuh 70 orang. Lalu Nabi SAW berkunut terhadap mereka supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh yang agak lama juga. Semua lafaz-lafaz kunut itu dan lafaz-lafaz kunut nazilah ini dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam kita ni ada satu yang mana ni, hadis-hadis lain banyak dengan berbagai lafaz. Dan semua para ulama bersepakat mengatakan kunut nazilah ini ada dan boleh diamalkan sampai hari kiamat bila berlaku apa-apa musibah. Termasuk masa Covid ni pun satu boleh baca dalam 5 waktu solat. 5 hari pula lah, tapi mungkin kita rasa tak berapa tercapai lah. Pada ibu-ibu juga sehari ni kes nak baca dia. Ada umat Islam diperangi di Palestin ke, di mana-mana ke, boleh baca. Nazilah dipanggil dan dibaca di dalam selepas daripada rokok masa yang tidal,
di dalam 5 solat waktu, termasuk solat Jumaat pun boleh. Manakala kunut pada semayang subuh biasa ni, ini berlaku kekhilafan di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Ini berlaku kekhilafan di kalangan ulama daripada dulu lagi. Semayang kunut subuh tiap-tiap pagi ni, ini berlaku kekhilafan di kalangan para ulama. Mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, menganggap kunut subuh ni sunat hukum, boleh dibuat hari-hari. Itu mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana ada hadis-hadis yang sampai pada al-Imam Asy-Syafi'i bahawa Nabi selepas daripada kunut nazilah ni, subuh Nabi tak berhenti, Nabi baca tu terus. Maka Imam Syafi'i mengatakan sunat hukumnya membaca kunut subuh, walaupun bukan masa kita menghadapi cabaran. Macam hari inilah kita buat kunut subuh. Walau bagaimanapun perkara ini khilaf di kalangan ulama. Mazhab kita kata sunat, tetapi majoriti para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa kunut subuh ini tidak lagi dibaca kecuali apabila adanya peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Islam yang kita nak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil kunut nazilah, barulah dibaca. Kalau dalam keadaan biasa tak dibaca. Antara yang berpegang demikian ialah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sa'id, mazhab Hanafi. Dia ni termasuk di kalangan tabi'in. Dia sempat dengan beberapa orang sahabat Nabi yang lewat meninggal. Dia hafal hadis lebih daripada 1 juta hadis. Bagi dia tidak ada kunut subuh ini. Hadis-hadis yang sampai kepada dia selepas Nabi baca sebulan, Nabi tinggal, termasuklah subuh tak dibaca. Jadi mazhab ini tak dibaca lah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali ini, mazhab Hanafi ini paling ramai lah pengikut dia tak dunia hari ini. Paling ramai sekali. China ada 100 juta lebih umat Islam. India mazhab Hanafi baca. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan Hanafi baca. Iraq sebahagian besarnya Hanafi. Turki Hanafi. Syria sebahagian besarnya Hanafi. Saya belajar. Sebab ini ada sisi, Hambali pun ada sisi, Maliki pun ada sisi. Banyak antara yang paling ramai lah pengikut dia di dunia. Mazhab kita paling ramainya di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand. Negara-negara lain itu campur lah, ada mazhab-mazhab lain. Di Syria pun ada. Sebab tu kadang-kadang terlalu semayang subuh tu, lama-lama ada jumpa sekali imam baca kunut, tertagak je lah, biasa tak baca lah. Orang sana terbuka, tu imam baca kunut, dia tak tahu tu imam tak baca kunut, sujud je lah. Begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ni pun dia tak baca juga subuh kecuali berlaku cabaran-cabaran yang dipanggil kunut nazilah. Imam Ahmad pun 1 juta lebih juga hafal dari Nabi SAW. Mazhab dia ni, dia tinggal kitab hadis. Ada 52,000 hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Daripada 1 juta lebih yang ditinggal pada minggu dia ada 52,000 hadis di dalam kitab Musnad dia. Dalam mazhab dia pun tak baca. Dan begitulah majoriti para ulama dia tak baca lah kunut di mazhab-mazhab lain yang kecil-kecil pun tak baca. Antara hujah-hujah dia banyaklah. Antaranya saya bawa. Antaranya ialah An Sa'din ibni Tarif al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li abi ya abi innaka qad sallaita
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث رواه Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i dan lain-lain. Daripada Sa'ad bin Tarif Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id ini dia adalah merupakan seorang ulama tabi'in yang besar. Ayah dia sahabat Nabi. Tarif Al-Asja'i ini radhiyallahu ta'ala anhu, ayah dia ni sahabat Nabi. Dia pernah tanya kepada ayah dia. Sa'id ni pernah tanya ayah dia. Sa'id ni tabi'in antara yang lewat meninggal. Umur dia 140 tahun lewatlah meninggal. Dia sempat dengan ramai para sahabat, ayah dia sendiri, Anas bin Malik dan lain-lain lagi. Ulama-ulama tabi'in yang besar banyak ambil hadis daripada dia, terutama tabi'in Qiyasi. Sebab umur dia panjang tadi, dia hidup sampai 140 tahun ni. Sa'ad. Dalam riwayat beliau ini, dia pernah tanya Sa'ad bin Tarif Al-Asja'i ini, dia tanya ayah dia, wahai ayah, ayah semayang di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajri? Adakah mereka semua ni, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ni baca kunut dalam semayang fajar, dalam semayang subuh? Ditanya ayah dia. Ayah dia sahabat Nabi, semayang di belakang Nabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu ayah dia kata, wahai bunayya, wahai anakku, muhdithun, baca kunut dalam salat fajar ini adalah perkara baru yang dibuat oleh orang kemudian. Bid'ah, muhdith ni bid'ah lah, dibuat oleh orang yang kemudian. Yang adanya kunut nazilah, baca dalam salat fajar ni tak dibaca oleh Nabi kecuali semasa berlaku cabaran, yang dipanggil kunut nazilah. Sebab itu sahabat yang nama Tarif Al-Asja'i ini, dia kata dia semayang belakang Nabi tak dibaca. Belakang Abu Bakar itu, Umar itu, Utsman itu. Sebab itulah majoritinya mengatakan tak dibaca lah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakahu. Rawahu Imam Ahmad. Maka Ahmad pun tak masuk. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut selama sebulan, kunut nazilah lah. Kemudian dia meninggalkan, tak baca dah, termasuk sembahyang subuh. Itu beberapa hadis sebagai contoh lah, banyak lagi hadis yang lain. Maka dia termasuk di dalam perkara khilafiyah di kalangan para ulama, di kalangan imam-imam mazhab daripada dulu lagi. Kali awal sekali Imam Abu Hanifah lah, tak baca. Mazhab kita pegang hadis. Kalau dalam kitab hari ini ada dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas, Nabi pernah membaca kunut di dalam solat subuh. Nabi SAW pernah baca di dalam solat subuh kunut. Ada riwayat sampai ke mati. Walau bagaimanapun, hadis ini menjadi berlaku pertikaian di kalangan para ulama. Majoriti para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Walau bagaimanapun, ulama-ulama dalam mazhab kita menganggap dianya sebagai sahih dengan hujah-hujahnya, dan paling kurang hasan pun boleh dijadikan hujah. Sebab itulah mazhab kita baca kunut dalam solat subuh. Tetapi sebahagian besar umat Islam dari dulu hingga hari ini tak baca lah. Kalau kita di Masjid Poro-Poro, Masjid India, tak baca lah di mazhab
Di Perlis pun kata mazhab Syafi'i pun dah ajar kau. Sebagian besar masjid dia tak ajar. Perlis ni walaupun dia kata dia mazhab Syafi'i, dalam beberapa perkara tu dia mengikut dalil-dalil yang lebih kuat daripada dulu lagi lah, bukan sekarang lah. Kalau dalil-dalil itu kuat, dia pegang itu. Termasuk dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan dia. Saya tengok banyak juga dia ikut mazhab-mazhab lain. Kadang-kadang mazhab Hambali kita itulah tengok mana yang kuat berdasarkan kepada dalil. Termasuklah kunut subuh ini, kalau tengok dalam Bukhari, dalam Muslim, tak ada kalau kita buat ni. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni hanya ada sebut kunut nazilah sahaja. Kunut nazilah sahaja. Manakala kunut subuh biasa ini ada dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ada riwayat Imam Ahmad, riwayat lain pun tak ada. Sebab itu mazhab mereka tak baca ni. Jadi kalau kita pergi tempat mereka, mereka tak baca ikut. Kita nampak pergi Madinah, tak air baca, tak ikut dia. Tempat kita tu imam baca, kita baca je lah. Kita kat kanan baca. Ini termasuk dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar di kalangan imam-imam mazhab yang daripada dulu lagi diperselisihkan. Jadi orang baca, ya. Orang tak baca pun, ya. Yang kita maklum dia. Dalam beberapa tahun yang lepas, Imam Masjidil Haram, nama apa imam baca start tu? Sudais lah. Yang baca start yang mari di Kuala Lumpur tadi, jadi itu imam di negara kita. Ada seorang ustaz tu, dia pergi tanya. Dia tanya pasal apa orang-orang Wahabi di Saudi minta baca kunut. Jadi Imam Sudais kata, dia kata kami bukan bermazhab Wahabi. Wahabi ni bukan mazhab. Dia kata tak ada mazhab Wahabi ni. Kami di Saudi ni bermazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi-Wahabi ini dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1800 lebih, 200 tahun lebih dah. Dia ni adalah pengasas kerajaan Saudi hari ini. Bersama dengan Saud, dia menubuhkan kerajaan Saudi. Dia melakukan penentangan terhadap kerajaan Utsmaniyah dengan bantuan Tiongkok Barat. Dia menubuhkan kerajaan di semenanjung tanah Arab. Dia tak ada kitab pun, kitab-kitab pekah ni tak ada. Dia sendiri pun mengaku bermazhab Hambali. Mazhab Hambali. Dia karang, saya ingat, saya pernah tengok kitab dia, Kitab Tauhid adalah tebal ni. Kitab Tauhid. Dia bukan mazhab, dia adalah reformis. Dia adalah reformis. Mujaddid yang membuat pembaharuan di tanah Arab. Di zaman dia kebetulan banyak perkara-perkara khurafat, pemujaan terhadap kubur, tarikat-tarikat yang melampau yang ada di Mekah dan Madinah. Lalu dia menentang dan menghapuskannya. Pasal itu ramai musuh dia, termasuklah musuh-musuh politik. Buku-buku orang menyerang dia pun banyak. Dia bukan pengasas mazhab, bukan. Dia pun mengikut mazhab Hambali. Dan ulama-ulama besar di seluruh Saudi hari ini pun mazhab Hambali dah. Dia hanyalah gerakan pembaharuan pembina negara kerajaan Saudi yang ada pada hari inilah asas. Kalau kita agak macam ruang makna asas negara Malaysia baru. Jadi orang sana mazhab apa di Saudi? Mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab ini muktabar. Kita menghormati Imam Ahmad sebagaimana kita menghormati Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan imam yang lain. Maka dalam ijtihad Imam Ahmad tidak ada sembahyang subuh kecuali apabila berlaku malapetaka dan seumpamanya yang dipanggil kunut nazilah yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim, dalam sunan-sunan semua ada. Manakala kunut subuh biasa ini tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim dan tidak ada dalam sebahagian besar hadis, tapi ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, termasuk riwayat Imam Syafi'i sendiri ada. Jadi nak baca boleh, orang tak baca pun tak perlu. Dia adalah termasuk perkara forok dan perkara cabang.
Tapi orang mazhab dia kadang-kadang begitulah, dia keras sikit dia kata bid'ah lah apa, kita tutup telinga je lah kita nak baca Dia kata bukan dia kata saja 5 hari daripada hadis, sahabat sendiri yang kata muhdisun, baca kunut di waktu subuh ini adalah perkara baru, perkara bid'ah. Jadi orang kediam pun sebut juga, bukan orang lain sebut, mereka sahabat lagi sebut. Jadi kalau ada orang kata itu dia sudah dia adalah, sebab dia adalah forok dan cabang. Banyak perkara forok dan cabang yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi antara kita baca hadis ini, kita boleh tahu mana yang lebih kuat dan mana yang kurang kuat. Kadang-kadang dalam setengah perkara mazhab kita kuat berdasar dari hadis. Kadang-kadang dalam setengah perkara mazhab orang lain lebih kuat. Itu adalah perkara biasa di dalam perkara-perkara hukum fiqh ini, terutamanya penilai-penilai yang datang kemudian dia lihat berdasar pada hadis-hadis, maka dia kata kalau ikut dalil mazhab Hanafi lebih kuat dalam masalah ini. Dalam setengah perkara mazhab Maliki lebih kuat berdasar pada dalil. Dalam setengah perkara mazhab Syafi'i lebih kuat. Begitulah sekali. Kalau kita baca kitab-kitab ulama kita sendiri pun, yang saya biasa sebut selalu, Imam Nawawi baik, Imam Ibn Munzir dan lain-lain lagi, dia selalu sebut apabila hujah-hujah tak berapa kuat dalam mazhab kita, dia kata kalau ikut dalilnya ni yang lebih kuat. Biasa begitu, masuk dalam ulama dalam mazhab kita, tak salah. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, banyak dalam kitab ada syarah Sahih Muslim, masa saya baca dulu, dan saya pernah sebut saya satu kali, dalam banyak hal dia kata kalau ikut dalil orang ni kuat. Mazhab kita tak berapa kuat dalam bab ini. Antaranya berkenaan dengan tayamum, kita baca dulu Hari masih ingat lah bab tayamum ni yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi hanyalah bertayamum tangannya sampai ke pergelangan tangan, bukan sampai ke siku. Tak ada dalam Bukhari, tak ada Muslim, sampai ke pergelangan tangan saja yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga sebahagian besar kitab sunnah. Walau bagaimanapun mazhab kita Al-Imam Syafi'i masih duduk di Iraq, dia fatwa sampai ke pergelangan tangan juga. Sebab itulah hadis yang masyhur. Tapi apabila dia pergi ke Mesir, sampai riwayat pada dia bahawa ada Nabi sapu sampai ke siku. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini ulama besar dalam mazhab kita. Kitab hadis ini terutamanya dia susun untuk menguatkan hujah-hujah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalil-dalil kita banyak ada dalam tu. Termasuk dalam riwayat Al-Baihaqi ini, Nabi sapu sampai ke siku. Ketika mengulas perkara ini, Al-Imam An-Nawawi sebut, kalau ikut dalil sungguh dia ke, kalau sampai ke pergelangan tangan, inilah yang paling kuat. Dan itulah yang ada dalam Bukhari, yang ada dalam Muslim dan sebahagian besar kitab-kitab hadis. Tapi Imam Syafi'i sampai ke pergelangan tangan, sampai habis ini sebab apa? Saya sudah sebut dulu bahawa Imam Syafi'i ini faham, Imam Syafi'i bila sampai hari ini dia fikir lebih jauh lagi, al-fahmu, kepahaman dia fikir secara lebih mendalam lagi siapa datang dua ni, maka dia faham hak Nabi suruh sampai ke pergelangan tangan ni berdasarkan asbabul wurud. Sebab ada itu datang, dia kata Nabi nak buat tayamum ni mudah, bukan buat cara tayamum itu sendiri. Kalau cara tayamum sendiri sampai ke siku sebagaimana berwudu. Tapi hadis amal yang ada dalam Bukhari Muslim ni, kata Imam Syafi'i, adalah nak wayak mudah. Apabila amal dalam musafir, dia berlaku janabah, dia guling dalam pasir. Balik Madinah dia wayak ke Nabi. Nabi kata amal bukan begitu. Tayamum ni tepuk satu muka, tepuk buat begini je. Nabi kata buat begini tu Imam Syafi'i faham bukan nak wayak cara tayamum sungguh, tapi nak wayak mudah je, satu dua anggota tu je. Tapi bagaimanapun dalil-dalil yang terang dalam Bukhari Muslim, Nabi sendiri buat memang sampai kat tu je. Jadi Imam Nawawi kata kalau ikut dalil sungguh,
Hak ni lebih kuat. Jadi kalau kita nak amal ni pun tak salah lah. Begitu juga dalam kuno, kalau kena tinggal yang jaga pun tak jadi halangan. Itu majoriti para ulama. Nak baca pun ada dalil-dalilnya, walaupun berlaku pertikaian di kalangan para ulama. Kalau dah tinggal itu Ya, dah tinggal itu lah. kalau tak membaca, macam orang Saudi dia tak baca dulu, tak menjadi halangan. Ia adalah termasuk perkara cabang dan perkara khilaf di kalangan ulama. Yang kata tak baca pun muktabar, yang kata tak baca pun muktabar. Kata tu. Kita faham gitu Dan kita dah baca hadis dulu dalam Sahih Muslim kita. Kalau kita duk baca pagi-pagi doa bunuh Allahumma hdini fiman hadaitu, kita dah baca dulu dalam Sahih Muslim kita. Dan Sahih Muslim kita ni disebut terang, hadis ni Nabi ajar kunut ni sahih. Mari daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi. Nabi ajar pada Hasan bin Ali kunut ni baca dalam semayang witir tengah malam. Itulah yang sahihnya, yang ada dalam Sahih Muslim kita dan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau kunut subuh saja ni tak ada dalil, jadi mazhab kita pun ambil ni buat baca dalam kunut subuh kita. Tak jadi halangan lah. Nabi pernah baca dan Nabi pernah ajar. Walaupun asasnya doa kunut itu Sahih Muslim kita ni terang, Nabi ajar kepada Hasan bin Ali supaya baca dalam kunut dalam solat witir. Dalam mazhab lain, kunut dalam solat witir ni baca tiap-tiap malam. Tetapi mazhab kita 15 hari bulan pertengahan Ramadan witir baru kita baca. Sebab itu di negara luar di Saudi awal Ramadan tu di Gomo selalu dah. Wallahu a'lam. Tak sekira. Ada beberapa persoalan yang saya